Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Al-Isra ayat yang ke-60. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmu dan kuasanya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, dan tidaklah kami menjadikan pandangan kamu pada malam Mi'raj tersebut illa, melainkan satu ujian yang besar bagi manusia. Kami tunjukkan juga pokok yang dilaknat, iaitu pokok zakum, dan wa nukhawifuhum, rentetan perjalanan Isra dan Mi'raj kami tunjukkan kepada kamu tentang beberapa perkara tentang akhlak dan perilaku umatmu. Fama yaziduhum, namun semua itu tidak menambahkan apa-apa pun, melainkan tughyanan kabira, kekufuran yang amat melampau. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis, berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azki, Imam dan Pengurusi Masjid Al-Mahmudi, sesuai kepada para pegawai masjid, ini tuan-tuan imam, bila dan syiah, ahli-ahli pemegang amanah yang bertanggungjawab mentadbir dan menyelia mengurus Masjid Al-Mahmudi ini, khususnya pada saf kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lima kali saya mohon maaf sebab kesihatan agak tidak berapa sempurna. Balik pada umrah hari Senin baru ni, selalunya bukan tak pernah berlaku, mula-mula dulu. Lepas tu rasa tak ada masalah sakit, demam, batuk, dan ada juga asma, lelah. Kali ni buat jemaah tak pening kepala, tapi Allah uji pula dengan kesihatan. Dan Alhamdulillah, yang risau dah cek Covid dah, memang tak ada Covid. Duduk seram atau tak ni Covid dah habis ke dah, aku salam dah tadi. InsyaAllah tak ada apa, dan habiskan antibiotik je. Beginilah suara saya, dah tak original. Bila Allah tarik suara pun masalah juga. Saya 4 bulan warded di hospital tahun 2016 sampai 2017. 8 bulan saya tak ada pentas kuliah. Saya jarang kuliah maghrib, saya tak ada. Di Selangor sekali sebulan, di masjid saya jadi imam daerah Kau Selangor 8 tahun dulu. Saya masih kekalkan. Walaupun tak boleh di Selangor mengajar, tapi saya lebih memilih kepada kuliah-kuliah perdana khas. Jadi saya jarang di Selangor, saya banyak terbang keluar.
Jadi bila sakit tu, faham je lah. Dan kaki saya ni belah kanan memang saraf tak. Memang sampai sekarang Ustaz Rizki tak boleh buat apa. Doktor kata, doktor ni punya mulut bagus juga. Dia kata, kalau lega Alhamdulillah. Kalau tak lega, tak terima. Yang penting suara A. Dia kata harap kita duk sakit, kita suara kita. Itu cara kita lah latih tu. Doktor ni bagus, orang yang warak, tawaduk. KPJ Tawakal di Kuala Lumpur, Dr. Hadi Husin. Dan dialah antara penyebab, asbab kepada saya tidak lumpuh. Kerana dia masukkan alat yang lain dalam belakang saya besi. Tapi syarat dia buat apa Ustaz? Sebab kita ganggu original. Ya, itu antara dia. Baik. Makasih lagi. Saya pun tak sangka pula. Kali kedua kali ketiga ni. Ketiga dah. Lain kalinya duk panggil lagi. Saya kata, oh ada ceramah. Saya ambil peluang mai Kedah ni Ustaz Rizki. Pasal memang kampung saya lah. Kalau Kedah lawan Perak, saya tak sokong Perak. Ya, saya sokong Kedah. Ni lah rumah Allah cakap. Kalau bak bola. Sebab saya duduk untuk di Simpang Bukit Temaga tu. Muassasah Darul Ulum tu kami duduk jaga zaman curfew dulu. Zaman almarhum Ustaz Syahid Ustaz Ibrahim Mahmud. Berlaku kacau bilau antara bangsa kita suka bergaduh sampai hari ini. Dan kami jagalah anak muda. Waktu itu kata 5. Kata orang tempat jatuh lagi dikenang. Jadi dia ada relationship dari sudut sosial, sama ada kawan-kawan lah sekolah. Alhamdulillah tadi pun pergi rumah 2 kawan kenduri. Kawan saya perempuan banyak, kelas saya tu perempuan ramai pada kami. Dan ziarah juga Abang Osman bin Abdullah, rumah sebelah Masjid Bukit Larik tu. Dia pergi umrah dengan saya baru ni. Dia turun airport KLIA. Anak dia kena singgah ke Parit Buntang Hospital, drop oksigen, kemudian transfer ke Sana Bahaya, kemudian doktor pasal tidurkan, seterusnya terus dimatikan dalam bahasa kasar tu lah, lalu meninggal. Dan saya pergi ziarah kubur dia tadi, dan dia pesan kat saya, saya pergi ziarah seorang tua dah kat 90 tahun. Bila tok saya mengamuk dengan saya akan lari sembunyi pergi rumah dia. Kalau tok saya nak rotan saya, nak katok saya, rumah dia lah jadi penyelamat. Dia bergaduh dengan tok saya. Nak katok cuhang buat apa budak-budak. Tok saya cengeh. Saya tak jumpa lagi tok zaman sekarang ni tu. Sebab saya pun cucu nak masuk 3. Cucu tarik pek mata, dia baca kitab. Cucu jatuh handphone, tak pernah ketuk kepala budak tu. Tok kita semua ada guna. Kita macam robot. Tapi kesan dia tu beza. Kesan beza. Jadi Alhamdulillah. Lepas tu kalau utara panggil ni, saya turun insyaAllah. 3 pun tak apa, 4 pun tak apa lah. Cuma-cuma tak cuma je. Musim ni musim Isra Mi'raj. Tajuk ni cantik. Saya nak tajuk ni. Sebab saya tak nak cerita naik sana sampai begini, naik ke atas. Lagi pertama jumpa Nabi apa, Nabi Adam, Nabi Darih apa semua, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa lah kali, Nabi Ibrahim AS. Dan saya sini tuan-tuan Mu'tarah ada carta orang buat khas. Tajuk ni anugerah istimewa dari Sidratul Muntaha. Tapi orang ramai tinggal. Dan jarang ceramah ni ramailah ada. Semalam kita ada bincang dalam WhatsApp. Jangan duk fokus tentang Nabi naik burak, Nabi semayang jemaah dengan Nabi-Nabi semua. Fokus the end of story. EOS. Finishing dia apa. Jadi bincang tentang apa Nabi dapat daripada Sidratul Muntaha. Itu sebenarnya diperjalankan itu pada Amul Huzni. Nabi waktu tu ada sedih.
Orang Melaka tak ada. Bini tak ada. Orang pulau Nabi lagi. Bertahun. Amr Huzni, kita boleh katakan sebagai satu motivation daripada Allah. Sebagai satu hiburan Allah memperjalankan hamba-Nya. Cuma isu sini, kita bukan bincang Maulid Rasul. Maulid Nabi orang tak heran. Sebab cerita Nabi di beranak, cerita Nabi buat sunnah, cerita Nabi makan, cerita Nabi minum dengan tangan kanan, sampailah Nabi perang, sampai Nabi jadi ketua, kepala negara. Kita tak tahu. Cuba cek tengok berapa ramai ambil moral of story tentang kisah Nabi, khususan Nabi Al-Karim Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Ustaz Zaki, kita boleh lupa makan dengan tangan kiri. Kita boleh menayak botol. Ramai tengok bila buka botol suka main kiri. Saya pun pelik juga. Maulid Nabi 60 tahun lebih saya sebut. Benda very simple. Tapi hati kita jahat. Masuk masjid tadi berapa ramai masuk dengan kaki kiri. Cuba cek tengok elok. Ada satu recorder ke CCTV rakam kaki masuk masjid cukup dah. Tapi jangan highlight muka dia. Ramai masuk kaki kiri. Siapa benarkan kita masuk masjid kaki kiri? Tak kita. Allah tak bagi. Ramai keluar masjid nanti menaksahkan masjid, keluar kiri kanan. Siapa ajak kita? Benda simple je. Tapi apa efek atau impak daripada sambutan Maulid Nabi kita buat? Kalau masjid masuk kaki kiri. Kalau makan, minum, walaupun kulub cakap pun nak kata bismillah pun ketat lidah. Apa faedah? What is the function of last prophet? Apa tugas Nabi? Duk cerita buat Nabi beranak, kita duduk berjanji malam-malam, duduk baca qasidah semua. Itu bukan Nabi nak sebenarnya. Nabi nak apa yang dilahirkan, ma yuladun Nabi. Apa yang Nabi lahirkan. Itu paling penting. Satu hari ni kita bercempa, bergaduh. Orang kafir nak atas kepala kita. Bukan salah orang kafir, salah kita sendiri. Sunnah i'tisamu bihablillahi jami'an itu tak ada. Memang rasa penat sikit. Kalau saya ingat, saya sebut satu hadis tentang Isra' Mi'raj atau Sidratul Muntaha ni. Asas dia adalah hukum. Yang Allah Maha mengetahui tentang hati kita. Tuhan ni hebat tak hebat? Khainatal a'yun. Pandangan orang yang berbentuk khianat pun Allah tahu. Orang main mata kita ni Tuhan tahu dah. Kalau kita meluat dia, kenin ni pun tahu dah. Mai dah, ni kenin. Mai dah. Meluat. Tambah-tambah pula dalam hati yang orang tak nampak, kening kita perasan. Allah Maha mengenal, khabirun bima ta'malun. Ini asas. Lepas tu ayat ni tuan-tuan, surah Al-Isra' ayat 60. Ayat yang menarik perhatian ialah iaitu wa ma ja'alna ar-ru'ya. Benarnya kami tak jadikan pandangan kamu yang real, bukan mistik. Bukan fiction. Bukan fantasi. Apa yang kami jadikan, kita sembang kampung ni, apa yang aku jadikan hang tu boleh tengok malam Mi'raj tu, bukan untuk orang nak cerita seronok Nabi boleh berawang-awang atas langit.
Tapi illa fitnatan linnas, melainkan ujian besar bagi manusia. Kita tak bincang benda ni. Maka ulama-ulama tafsir menyebutkan kepada kita, wa kanatil fitnatu irtidadu qaumin kanu aslamu hina akhbarahumun nabi annahu usriya bih. Fitnah yang besar yang disebut dalam Quran ayat Al-Isra 60 itu ialah irtidadu qaumin kanu aslamu hina, kemurtadan sahabat-sahabat ataupun orang Islam, kanu aslamu, waktu itu, hina akhbarahumun nabi, di ketika Nabi duk cerita dekat mereka yang aku usriya bihi, di Isra' Mi'raj kan, yartadduna an dinillah, ramai yang pakat tinggal Islam. Ayat ni cerita Allah nak, sebab tu apa yang Tuhan buat kat kita ni, dia ada hikmah, dia ada fitnah. Kaya nampak bagus, fitnah kat mana? Kedekut. Pandai nampak bagus, fitnah kat mana? Sombong. Setiap benda tu likulli syai'in sababan, mesti ada sebab-sebab. Allah jadi kat kampung dulu ni pak dan jahat nak mampus. Mampus pun tak jahat macam tu. Tiba-tiba anak dia seorang jadi soleh. Nak berkata apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah wal qadir ala kulli syai'. Allah berkuasa. Ramai-ramai anak dia tak jadi tu ada seorang jadi orang soleh. Jadi imam masjid, juru talqin, bawa orang pergi haji umrah. Tengok sejarah history bapak dia, tak ada orang, jin pun lari. Mak dia kena sepak sebulan ni 5-16 kali. Ada manusia yang Ustaz, tapi Tuhan jadikan anak dia. Sebab apa? Fitnah dekat keluarga, dapat suami jahat. Hikmah pada fitnah tu, Allah bagikan anak soleh. Maka adunan hikmah dan fitnah ini nak bagi tahu, innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa. Tuhan ni saja yang buat macam kat kita. Selagi level kita seorang hamba Allah. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, puak-puak malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuhan tahu kita bukan selevel malaikat, tapi Tuhan telah mencipta malaikat supaya jadikan malaikat ini sebagai satu intibah, ambil tahu, ambil perhatian. Yang malaikat punya moto Allah sebut dalam Quran, mereka ni akan, mereka ni tak pernah duk lawan Tuhan. Dan mereka ni para malaikat, apa Tuhan suruh tak cakap banyak. Yes ma'am, yes madam, yes boss, beres boss. Tu malaikat. Masalah dia, bila Allah cipta manusia, dia buat sedikit komen. Ada saat malaikat pun tahu kita ni mai bertempat yang jijik, tanah yang busuk. Masa saya operation tu 8 jam belah perut, masuk besi, jahit terap saya 3 jam, bus kru 6 batang belakang saya ni. Tiba-tiba bila sedap saya nak muntah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Saya minta dekat sister nurse, sis, ayat, tak boleh ustaz, tusuk muntah perut kosong. Tak tolong lapak ayak sangat ni. Tak sebut lapak lah, lapak ni kita. Kedah ni semua makan, ayak makan. Ustaz nanti muntah, pelis. Dia bagi saya sak ni, dia kerat gunting treat. Tak ada sampai ke lidah hilang dah. Sis, one more sis. Ustaz, saya ambil hospital swasta, banyak mahal. Hospital kerajaan kena tekah dah aku. Tak kiri janggut ni nak mampu minta ayam. Standard lah bayar RM40,000, RM80,000. Kerajaan RM500 ya. Duduk 52 hari, bayar RM500, operasi 4 kali. Tulang belakang. Bila sebenarnya kali kedua tu Ustaz, tuan-tuan ibu sekalian, tiba yang itu yang kedua tu masuk ke dalam perut sikit lah. Waktu saya rasa macam ada taufan perut. Dia kata, sis nak muntah. Beruang. Saya tak makan pun apa tu suplemen food alfalfa warna hijau tu, tapi keluar dia semua hijau. Lepas keluar tu saya terasa Ustaz bau rumput, bau tanah. Sebab saya puasa daripada sebelum operasi 8 jam. Start pukul 3 atau pukul 12 dekat 9 jam. 17 jam puasa. Bersih. Hikmah kat mana kita nampak? Sebab tu Tuhan suruh kita puasa. Sebab kita jahat. Malaikat dah Tuhan suruh puasa. Tuhan suruh jin dengan kita. Sebab kita jahat. Nak cerita berita pada kita, malaikat, dia bukan malaikat komen. Kalau lawan tak, yang salah faham pula saya punya statement ni. Malaikat kata, nak cerita ke golongan yasfiku nadimak ni. Gitu. Pok-pok dia bergaduh. Allah kata aku lebih tahu lah apa aku nak buat. Ini a'lamu a'lima ma la ta'lamun. Hampa tak tahu apa yang aku tahu. Memang start main ke dunia aja anak gaduh. Perbalahan umat Islam yang pertama ialah Habil dan Qabil lah. Sampai law ni, sampai padang lalang. Padang lalang ke padang babi ke apa sama. Okey, tengok. Tuan-tuan perasan tak? Saya ambil sikit lah moral story yang mula-mula. Kita ataupun Nabi nak jumpa Tuhan pun, wal Nabi tu bagus. Tapi ada riwayat kata 3 kali pemedahsyat operation theater letak dekat Lega Zamzam. Pertama ketika umur Nabi 10 tahun. Yang kedua kenabian. Yang ketiganya antara tadilah Isra Mi'raj. Tuan-tuan pernah dengar tak riwayat Tok U dah cerita? Dalam hadis ada, hadis sahih. Dada Nabi tu ada sedikit warna hitam. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Dada Nabi tu, hati Nabi bila Allah koyak, Jibril koyak tu, bedah, buat keluar hati tu, bersih dengan air Zam-Zam. Dan Jibril kata, ada sikit warna hitam kat hati kamu. Ini tempat syaitan suka bersarang ganggu kamu. Nak relate ayat ni dengan surah An-Nas. Kita nak bersih hati ni takkan nak pergi berada buah yang Zam-Zam. Apa ayat paling baik kak? Jangan tinggal min syarril waswasil khannas.
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati Nabi dibersihkan air zam-zam. Solution kita nak bersih hati apa dia? Jangan lupa baca 3 qul pagi 3 kali, 3 qul petang 3 kali, 3 qul waktu petang 3 kali. Itu saya kata, berapa ramai yang berani baca subuh 3 qul 3 kali? Berapa ramai yang berani baca 3 qul 3 kali lepas asar atau lepas maghrib? Boleh. Maghrib masuk masak juga, boleh masuk. Ramai tak boleh buat. Demi Allah, kesan seorang kat tangan ni jadi aib. Dalam hadis-hadis sahih begitu, 3 qul pagi, 3 qul petang, Nabi takkan tinggal. Selain daripada ayat kursi 3 kali pagi, 3 kali petang. Sebab tu kita tepi kerja, orang kacau bini kita, orang kacau anak dara kita, orang kacau laki kita. Sebab ayat tu ada nak elak kacau, baca surah Al-Falaq. Sebab di belakangnya min syarri hasidin idza hasad. Nak meniaga kopi, nak meniaga kuih apa ke, terus ada bohong. Allah jadikan benda ni ada orang yang pro and contra. Allah jadikan orang itu buruk dan baik. Kalau sebulan Quran dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'ala ardi, betul? Lupa ayat tadi. Inna ja'alna ma'ala ardi, kami jadikan apa yang ada atas muka bumi ini sebagai ujian kepada manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadikan mati hidup tu ujian manusia. Ujian kat mana? Nak kena ambil tahu apa ending hidup kita pada hari ini. Orang sahabat kat umrah buat ni, jiran saya umur 4 tahun tua pada saya, 59. Sehingga kat USJ Elite, USJ RR, bini dia drive, dia tak apa sihat, jantung bateri kata orang. Dia kata berhenti nak main asak, dia turun nak pergi kat Shell tu, dia jatuh dan dia meninggal. Isteri saya tak ada, isteri saya pergi ziarah. Dia kata Abang Azhar, dia datuk, dia berhenti saat, dia tak boleh buat kereta dah, kakak yang bawa. Isteri dia pun kanser tahap 4. Moga Allah beri ketenangan kat dia. Turun nak pergi mayang dalam pukul 5 lebih. Nak pergi, ialah lalu kita pergi kencing dulu, tu start dia, ya, niat nak semayang. Tuhan matikan hasban niyatihi. Dah azan ke? Allah, kak, awak diam semua ni, insaf ke apa? Lain macam pula Ustaz Sri ceramah malam ni. Tak ada lagu tak boleh, suara tak ada. Tak maaf lah, tak nak bonus, nanti panggil lain. Bila berhenti saat Allah matikan dia hasbaniyatihi. Dan Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, al-a'malu bil khawatim. Amalan kita tu nilai kat mana? Bukan pada awal, tapi bila kita nak mati, macam mana hidup kita. Ismail Din, pelawak dan pelakon orang kita Kedah, meninggal dekat Mekah, kat Kaabah. Kata lepas dia nak tawaf dengan bini muda ke benar, Allah alam lah. Pelakon, pelawak. Tapi al-a'mal bil khawatim, ini hadis Sahih Muslim. Bila Dr. Sabri Yusim meninggal tahun lepas ketika kuliah subuh, dia pun hantar gambar kat saya. Anak dia best student, same batch dengan anak saya lelaki tu. Anak seorang tu kan, perempuan, pelajar terbaik, 4 plate. Bayang dengan jamaah meninggal.
Jadi apa iktibar? Kita fikir, kita macam mana ni, agak-agak boleh aku mati macam tu ke tak? Lepas tu kita dalam bab-bab ni kena fikir balik. Ada orang mati perjuangannya ialah kuliah sampai ke ilmu, tutup guru. Nak beritahu pasal apa? Sebab kita ni kalau nak ukok dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minum sikit. Kalau nak ukok dengan piring ni rasa besar sangat. Apa dia kak? Duduk sini. Apa dia? Tahu? Hati betul tak? Ni besar sangat. Tapi tak ada benda lebih kecil. Ni. Kalau makhluk yang nama Ultraman kat sini. Okey. Ultraman ending dia selalu lawan apa? Lawan apa? Raksasa. Kalau Ultraman tu dia punya hati dia tu, dia ada signal. Kita tak ada. Hijau kuat, tiba-tiba merah. Waktu tu dinosaur tu lawan. Rasa bunyi kan. Kan? Dah tak ada dah welding tu. Faham tak? Ultraman akan kalah kalau hati dia masalah. Agak sama dengan kita. Sama. Kita jahat bukan pasal tangan. Kita kurang ajar bukan pasal mulut. Tapi asbab dia, punca dia daripada mana? Hati. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersih semua, hati bersih. Ada satu solution di situ, ada jalan penyelesaian. Summa utitu bitistin min dhahabin mamlu'atun bil iman. Riwayat lain al-iman wal hikmah. Lepas tu malaikat buat mai satu bejana, satu mangkuk yang beremah, yang dalamnya itu diisi dengan iman dan hikmah, ataupun iman dan ilmu, iman dan kebijaksanaan. Sebab ulama bincang kenapa Nabi Idris ada dekat langit. Maaf, Nabi Harun. Nabi Idris awwalu man qatta bil qalam fahuwa Idrisun. Orang yang mula-mula menulis di atas muka bumi ni adalah Idris. Dan dia berjumpa. Hati Nabi clear, okey, cantik dia, alhamdulillah. Yang kedua, hati itu juga tetap takkan elok kalau tidak ada dua benda ni. Iman dan hikmah, ataupun iman dan ilmu. Sebab itu, kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, lihat, ada satu hari Nabi SAW yang mana kita lihat Abu Umamah Al-Bahili. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latunqadanna ural islami urwatan Allahu akbar. فكلما انتقضت عروة
tashabbatha an-nasu billati taliha awaluhunna naqdul hukmi wa akhiruhunna as-salah. Kata Abu Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah SAW, demi sesungguhnya pasti akan berlaku di mana simpulan-simpulan yang mengikat ajaran Islam akan dibuang satu-satu dalam Islam. We are Muslim, kita orang Islam, tapi pasti ada satu benda nanti dia akan buang lilitan yang ada kat tubuh badan orang Islam. Solang balik, mulut tak jahat, tapi hati jahat. Mata tak jahat, kalau hati tak jahat. Pegang formula tu elok. Ni, hak Ultraman tak duduk tengah. Tak berani kacau bini orang kalau hati tak kacau. Tak berani berzina dengan bini orang dekat pejabat, kat Kedah Wadah Ustaz Azki. Saya ceramah dari itu, Jabatan Kerajaan, skandal seks. Saya 3 jam ceramah dekat Terengganu satu masa tentang sexual harassment, 2 jam 45 minit. Masalah hati. Aduh, masalah seks pun susah nak cerita Ustaz. Malah pula kacau bini orang, tak ada masalah dah. Hukuman dah tak ada. Elok. Bagus semua diam Ustaz. Dok, saya tu orang cakap, Islam Merah ni dia boleh membentuk tangisan. Anugerah ni. Jadi orang buang satu-satu orang buang. Allah kata latun qadanna, pasti berlaku. Nabi sebut ulahunna au awwalahunna au awwaluhunna naqdal hukmi, mula-mula mereka buang hukum Tuhan. Orang perempuan buang orang tudung biar nampak aurat. Dan buangan itu tanpa mereka sedar. Yang itu adalah hukum. Sulam balik Kalau minum air berkata yang kiri, oh dah, itu jawapan dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, kak yang marah kak didik ada anak tutup aurat. Tuan-tuan tanya pok-pok je ni, tu yang hak yang telah berjaya menghilangkan apa benda abang itu. Tuan-tuan tengok, kita jangan dengan blame dia, doa dia bagi baik. Ada hikmah insya-Allah. Kalau tanya mereka, tanya siapa pakai tudung ni hukum apa? Untuk aurat hukum apa? Wajib. Kenapa kau tak pakai? Agak dia malu tak agak? Tak malu. Tuan-tuan biar laki bini tuan-tuan pergi merkik pakai baju t-shirt beli 14 RM10 dekat Langkawi. Langkawi tu lang dah tak ada dah, tinggal kawi. Dia heret lah baju tu, nampak tetek pun rebeh dah. Pakai. Yang kita peseronok buh bini kat belakang. Oh, nak mutu, nempit. Lalu belah-belah, semua korok. Ngalah pergi lubuk-lubuk ayak. Pada belah tu kan, kau ni bahas sedin, kedarah kopi segelas. Nak beli bah, ambil duit. Nah, bini. Dengan pungkok macam kedai lah. Bukan nak darah pun, dia cucu mana pos dah. Haid pun tak keluar dah. Tapi nak mampus tak ada diri. Hukum. Orang tak rasa pun boleh kata, tak perasan pun boleh kata. Lepas tu kita salam orang perempuan, tak masalah lah ni. Salam kan. Walaupun ada hukum khilaf. Dia beza orang duk tahan hukum ni jumpa perempuan.
tu cara baru. Hak keduanya, gitu. Soal dikap. Kalau salam aku kena tangkap. Mula-mula hukum. Yang keduanya apa dia? Akhiruhunna. Dia banyak lagi. Tinggal. Bak faraid. Ramai orang tinggal. Nak jaga hati adik-beradik perempuan. Tak apa bagi sama rata. Tak kira faraid. Mana boleh? Tidak boleh agih harta pesaka ikut nak ambil hati orang. Mesti ikut hukum faraid dulu. Lepas bagi semua faraid, kak dapat 10,000, kita 20,000. Ambil kak lah 3,000 kak. Itu baru ikut rasa hati yang baik dengan kak, dengan adik perempuan. Sayang kak nak jaga hati kak, adik perempuan, sampai tolak ke faraid. Sebab tu kita boleh katakan ramai tak tahu faraid. Tanah bendang sampai 15 nama nak beli tanah dia. Orang kita tak fikir bila aku mati, laki aku mati, aku wajib faraid tanah bendang tu kan anak aku. Aku dapat padik je anak aku punya. Apa ramai mak-mak kita buat macam tu. Ni bendang. Tapi tadi fikir larik. Ada 7 nama. Beli. Lah kali. Nak buat wakaf pun pening kepala. Orang Melayu paling teruk dalam bab faraid. Berapa ramai bini, laki dia mati, bini dia tak bagi kuasa, tak pecah amanah, tak bagi amanah, tanah bendang ada 10 relung, tak bagi ke anak-anak dia, sampai ada anak dia 3 orang mati dulu. Jawab depan Allah. Anak pun tak apa ni. Dia kata lagi, mak ada biar pi ya. Bukan masalah biar pi ke tak biar pi. Kadang-kadang nama pun tak tukar ni Ustaz. Orang kita, rumah yang kita duduk tu, kita mati, duduk cerita karut, rumah tu dapat anak bongsu. Mana boleh? Tu bangsa kita. Macam mana? Hukum ni orang duk tak ambil tahu dah. Belum cerita tentang insurans motor, insurans kereta lagi. Tu, yang akhir sekali apa dia berbuang? Sebuah anugerah yang cukup indah. One of the solution how to clean our heart. Satu kaedah formula macam mana nak bersihkan hati kita, termasuk saya bercakap. Cuba ibu-ibu tengok. Anak kita tak semayang, menantu tak semayang, tak ada perasaan. Hampa tak semayang ke? Hampa tak semayang ke? 5 je. Mulut berat macam mulut babi. Babi pun terkejut. Dah lah menantu perempuan kita balik pakaian seluar ketat, rambut perang, babi pun tak macam tu. Babi bulu satu je warna. Ni orang pi kat hutan memerang lari. Patutnya kalau dusun kita ni babi beruk duk kacau, letak jenis ni tak dalam hutan tu. Gitu beruk. Kita rasa seronok dalam menantu kampung. Duk layar menantu. Menantu kiah balik ni no. Rambut. Macam kasut beli. Pasal apa? Allah hilangkan rasa. Hati ni takut dengan hukum Allah. Tambah-tambah ujung sekali. Hampa sambutlah tahun ni, esok Mi'raj, hampa sambutlah tahun depan. Kalau hampa tak mula balik dengan solat elok-elok,
Tak elok sambut This is a special gifted from our God. Hadiah istimewa. Allahu Akbar. Bila semayang tongkai, apa dah? Lalu Nabi relatekan kisah ini dengan sabda Nabi, al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Difference, beza kita orang Islam dengan pupuk kapiak. Semayang je, bukan zakat. Pupuk kapiak bayar zakat cara mereka. Mereka lebih banyak di Oxford, Harvard, tu Bill Gates, orang-orang Facebook tu, mereka wakaf. Tapi mereka tak semayang macam kita. Maka Nabi sebut lagi, as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Faman aqamaha. Siapa tegakkan dia, makna dia tegak agama, bergelak. Siapa tinggal dia, hadamaddin, untuk agama. Kita tak terasa di itu, tak terasa langsung, tuan-tuan. Surah Mi'raj panggil penceramah rata mai. Muka menggali pun mai, muka Melayu mai, muka Jawa pun mai ceramah. Muka Banjak pun mai, muka Myanmar pun mai ceramah. Hak Serban 2 ekor ada, hak 6 ekor ada. Tak pergi bayar. Tapi tak terasa tinggal semayang itu adalah merupakan satu benda yang amat malang. Once upon a time, cakap umur sikit. Muaz pernah diberitahu oleh Nabi, Muaz, kau nak tahu tak apa itu Ra'sul Amri wa amudihi wa zirwata sinamih? Muaz, nak tahu tak apakah puncak bagi segala urusan? Nak buat benda apa pun kena fikir benda tu dulu. Muaz, tahu tak apa tiang bagi urusan kalau nak berjaya? Muaz, nak tak ukhbiruka zirwata sinamil amri? Nak tak aku beritahu dekat hang kemuncak bagi kejayaan segala urusan? Muaz kata nak. Ra'sul amri, nak buat kerja apa pun, tengok Islam kata apa. Kepala Ra'sul al-amri, urusan. Al-Islamu, dikhabarkan Islam itu adalah tempat rujukan bila nak buat apa menatang sekalipun. Ra'sul amri mubtada'kan dengan Ra'sul amri. Nak buat apa? Nak minum. Bismillah. Lepas minum, alhamdulillah. Nak minum, by your right hand. Masuk jamban, kaki kiri. Keluar jamban, kaki kanan. Nak kereta Ustaz, kat Malaysia jeruk main lah. Takkan aku nak masuk belah. Takkan aku nak sunnah. Nanti ni dulu, saya masuk dulu. Saya faham reba. Tak, sunnah kanan. Tu bodoh nama dia. Tu telah elak. Ataupun dia pusing dulu. Pusing kanan, lepas tu pusing. Allah, susah juga popok jenis ni. Kalau lain pihak mereka, itu sunnah betul, masuk kanan. Sebab steering belah kiri. Tuan-tuan cakap, nak menega, tak boleh tipu orang. Nak menega, timbang tak boleh kurang. Nak menega, kena clear and clean and caring. Clear, clean and caring. Kalau orang tu kata, apa dia? Panggil 3 upang kau Mana 3 upang tak tahu. Caring lah sikit.
Tak apalah kak, tak ada duit besok boleh main bayar. Niaga kena ada clean and caring. Kena bersih. Ini gelas sudu dia bagi kita makan tu hitam legam lah. Pernah nampak tak peniaga-peniaga yang jenis tak clean, tak caring, dia tak ambil peduli. Jangan makan sudu jenis tu. Raksa dia terkeluar lah tu. Bahaya untuk kita. Saya, aku ambil lempak buah. Sudu lain jatuh dah. Tak ada langsung. Pergi lah Langkawi tu. Bikat haji sampai geruk. Murah je. Beli ke belah-belah. Pekan Rabu tu apa menatang tak mahal. Sebab dia sewa tempat. HIG murah. Bawa balik sikit-sikit. Dia bawa balik satu gudang pula. Custom kacau. Boleh takat 60 biji dia tak kacau Tuan-tuan. Sebab dia tak caring tentang kesihatan tu. Niaga pula, cekik pula orang makan. Makan ikan senangin cekok. Kalian ikan masin, bayak kita naik senak sebab ada angin. Makan ikan senangin. Tengok bil 700.5. Bini Mawi pun marah. Mawi tu kaya. Bini dia ubah. Satu kepala makan ikan siakap 3-4 ekor. Makan di bawah 12 orang. Dia tengok 800. Saya kenal kat Langkawi. Saya makan 800 ringgit. Kau ingat ke? Boleh tahan kira. Tengok bil. Kira tak cakap sehari, lidah hilang. Saya baik aku buat kad. Bila orang lari pergi Thailand, kacau. Pihaknya apa hati, makan nak mana pun harga bagus. Pergi tani pula, kena pula apa tu, suit perut tu. Boh toge, dia jenis masam. Baru di mana ringgit. Contoh, tak boleh tipu orang. Sebab apa? Ra'sul amri, kepala bagi segala urusan. Apa Islam kata? Politik dendam. Apa Islam kata? Boleh tak? Oh, dia kata dendam tak boleh. Sebab dendam sifat Tuhan. Hamba dia diharamkan ada dendam. Berhenti dendam tu. Aku ada kuasa nanti, hang tunggu tengok. Tak apa. Kalau aku tak ada ukir rakyat lagi. Jangan. Ajak bincang ke elok. Itu yang pakat bergaduh kepala bapak hang, kepala bapak aku. Kan? Nak buat macam mana, geram sangat dah ni. Nak kata apa lagi? Menyebabkan benda dendam kesumat ni takkan selesai masalah. Bergaduh sampai kiamat, percayalah. Adik-beradik kena hal. Bukan halau dia di antara 6 orang adik-beradik, dia paling bodoh. Kelas buat SPM dulu, SPM 5, kelas yang hujung 5, A5 hujung. Cikgu ni sampai naik sawang dengan budak ni. Masuk kelas jawi, cikgu buat alif jawi, alif ya mim yam. Eja apa ni din? Tom yam. Nah. Menggulin cikgu tu. Teriak, haram jadah ni budak ni. Angkat terkedarah tu, bodoh sangat berkilo. Balik rumah SPM gagal. Pak dia halau. Mak dia. Pak ni dia jahat mak dia. Hang ni makan tidur. Pening nak tengok hang lah. Dia ni hang keluar cari kerja Pagi beras je. Dia pun hari-hari duduk wirid. Keluar kerja habis beras. Keluar kerja habis beras. Habis beras keluar kerja. Tengok kawan dia kerja apa benda. Belah-belah KL. Dia ikut. 25 tahun dia tak boleh tak segi. Tapi dia pakai kereta mewah hari ni. Kenapa dendam? Kita tak nampak tentang hikmah dan ni'mah. Sulang balik. Allah jadikan kita tak ada kuasa ada sebab. Tapi jangan over. Baiklah Nabi Kedah sekali pun. Allah bagi jadikan kita ni imam. Ada sebab. Jangan ego dengan orang lain. Allah lantik kita jadi ketua kampung. Dah ada rasa kesumat dalam jiwa kita. Nampak gayanya. Kali ini giliran aku. Hehehe. Itu Naruto Shippuden. Ra'sul amri,
al-Islam. Apa nak makan, bismillah semua. Hatta nak berjima' doa dah. Ingat tak doa jima' apa dia? Lupa dah saya. Bini bermenopause dah. Apa doa ketika terpancar air mani? Ada doa dia. Allahu Akbar. Yang kedua, tiang bagi segala urusan. You be success. You want to be success. Or profession, or job, or business, whatever lah. Semayang jangan tinggal. Dia kata buat kapiak haram tak semayang elok kaya. Ingat. Apa fitnah dia? Nabi kata itu adalah istidraj. Orang kapiak tu tolak catat kat dia. Dia kata tu orang tu menega Ustaz, Nabi ni anak-anak ni semua pakai punya tak pakai, mayang haram jemaat pun tak ada untuk mai. Tapi tengok sukses tak mayang Ustaz kata kunci je mayang bohong Ustaz ni ceramah. Tak. Jangan lawan cakap ulama. Dia bercakap atas dasarkan kepada ilmu dia. Ulama ni pasti buat silap. They are not angels. Mereka bukan malaikat. Mereka orang. Tapi silap dia tak macam silap kita banyak kali. Allah tak nak ubah ayat. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jenis pokok takut Tuhan yang paling cepat ulama. Bukan orang awam. Bukan orang awam. Tapi ada ulama su. Minhum taqudul fitnah wa fihim ta'udu. Ada. Bagaimana Imam Ghazali buat satu kata-kata kaedah dia. Innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk. Sesungguhnya apa-apa kerosakan yang berlaku atas seorang raja itu, rakyat itu adalah berpunca daripada raja dia. Innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk. Ni tengok rosak rakyat kerana rosak pemimpin dia. Falaula al-qudatus su' wal ulama'us su' laqalla fasadul muluk. Kalau tak kerana para hakim, para qadi, ulama-ulama penasihat, pemimpin itu tak jahat, maka pemimpin dia tak jahat. Imam Ghazali di offer gubernur dengan bayaran yang tinggi nak jadi chairman of board of advisor BOA. Dia kata tolak. Saya apa? Kalau saya dah makan gaji dengan tuan harga beribu dinar ni, saya takut nanti bila tuan buat benda tak betul, saya nak tegur tak berani. Takut nanti bila tegur tuan marah, tuan pecat saya. Benda ni dah ada dah pada Imam Ghazali. Sebab bayaran penasihat bukannya murah tau. Mahal. Belah ribu. Puluh ribu penasihat. Kalau tuan buat benda tak betul, saya nak tegur tak berani sebab makan gaji mahal dah. Tapi bila saya tak tegur tuan terteruskan benda tak betul, saya makan benda yang haram, syubhat. Andai pun, kalau pun saya ini tegur tuan, tuan dengar tapi tak ikut, saya gagah terbiang kerja dengan tuan, pun saya makan gaji syubhat. Ni kaedah dia. Saya dibayar gaji 15,000 sebulan 2 tahun. Jadi penasihat. Atas jawatan in the bracket bain al-qausain special assistant. Seorang Tan Sri multi-million Shah Alam dekat 15,000. Bersih kat 12,000 lah. 2 tahun kerja. Saya tak perlu pansikat. Saya boleh main lewat 2 jam balik atau balik lewat 2 jam. Minyak free, tak ada apa, boh minyak klaim. Bayangkan lagi berapa banyak. Ceramah saya pakai kata dia diizinkan. Agak lama mana agak boleh berani buat itu. Syaitan dia ambil peluang. Saya suruh PA saya, budak perempuan UIA, fresh graduate keluar, saya interview dia panggil ke pejabat. Jadi PA saya. Jawatan saya tim malam pun besar. Saya bukan ada sertifikat apa pun. Pakistannya tak ada iktiraf.
Saya kata, awak buatkan satu kolom daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Kemudian tulis jawab 5 petang tu, malam pula pukul 7 sampai pukul 9 malam. 9.10 saya buat apa, 10.11 saya buat apa, 11.12 saya buat apa, 12.1 saya buat apa, 1.2 buat apa, 2.3 saya buat apa, 3.4 saya buat apa, 4.5 buat apa, break. Sama pula kerana ada usrah dengan isteri Sri Tan Sri. Gila-gila. Alhamdulillah Tan Sri ikut. Termasuk anak dia ngadap saya, Ustaz bagi tahu abah saya nak kahwin dengan boyfriend saya. Saya jumpa dia, Tan Sri pun marah dia. Bukan marah, maki dah. Ayunya kacau lah dia orang belajar lagi. Saya kata, Tan Sri, mereka dua ni duduk dalam rumah selalu. Saya tahu Tan Sri ada bodyguard ramai. Mereka tak buat, mereka buat anak bagus, anak solehah, anak soleh. Tapi tak salah kalau mereka hawa. Nanti aku fikir kemudian. 2 minggu lepas tu, Waalaikumsalam Ustaz. Come to my office. I want to see you. Baik Tan Sri. Kau pergi Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Ambil barang nikah anak aku tu. Okey ya. Panggil qadi semua. Juru nikah tu. Serangok 300 ya. Sorry, RM100. Lepas tu, saya kena ada paper. Apa tu? Kertas kerja. 2-3 line. Upacara akad nikah ke apa. Termasuk Tun Lah Badawi, Tun Jin. Ada waktu itu. Juga yang dulu yang Maha Mulia, 2 sultan kita, almarhum sultan ayahanda sultan sultan kita ni, Sultan Abdul Halim. Kena wedding tu, saya attend doa depan tuanku. Saya kata, Tan Sri, berapa nak bagi upah nikah? Kalau ikut RM100 Tan Sri. RM100 terkejut dia. Just RM100? Very cheap. Tak apa kalau cheap. Boh, RM1,000. Okey, setuju. RM1,500. Kata Zah, rugi kalau aku nikah pun tak apa. Aku tak pagi. Di malam pengarah main kan nikah. Baik aku nikah RM1,500. Lepas kat dulu, di mana hari makan. Tapi saya tak boleh kerja dengan lama dengan dia. Sebab orang korporat ni, dia sistem dia lain. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, buat kerana Allah. Adik-adik, buat kerja makan gaji kerana Allah. Jangan culah. Jangan curi tulang. Tak berkat kerja. Orang kita buat kerja kat jabat kerajaan, swasta majikan. Pukul 10 keluar makan kat luar sejam. Sama cikgu pun masuk kelas lewat. Subjek kedua pukul 9 sampai pukul 9.30. Dia masuk kat 15 minit. Dia buat keluk kerja dia. Dia tak fikir tentang haram dan syubhat makan gaji tu. Jangan. Tu saya nak cerita polis lagi. Yang bawah ni real. Kalau saya tak perlu viral benda tu. Jadi unrespected di public. Alhamdulillah ya Allah. Sampai netizen mempermain-mainkan polis. Sebabkan nilai statistik habis semua, habis belangang rosak. Itu saya kata tadi saat polis tahu rasuah tu haram. Orang politik atas tahu rasuah haram. Dia terbiar main macam apa? Saya apa? Kuatlah sikit maklum. Diam gitu, dia tak pakai upuk. Hati. Tahu tak? Warna hitam itu adalah hitam. Putih tetap putih. Anak sembang saat segini, bukan ceramah sangat pun. Tapi okey ke? 9 suku lah. Tu tengah suara tak ada. Kalau suara ada, 2 suku. Alhamdulillah keluar hak jahat tadi orang tak apa. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu kot. Nak keluar payah. Allahu Akbar.
Orang kata Indonesia gempa bumi, petani wahara semua, Islam Mindanao pakat bergaduh. Malaysia ni setakat berbantah-bantah bergaduh mulut. Musibah bumi tak ada. Sebab ada di kalangan kita yang berani cegah kemungkaran. Ada di kalangan kita masih berani untuk teruskan kegiatan dakwah. Cuma kena ingat, Nabi sebut apa dia tentang hak tadi ni. Nak buat apa benda pun adik-adik ni, ambil SPM ada 2-3 paper kita tengok cerita. Sembahyang jangan tinggal. Tuan pernah dengar tak sembahyang kadang-kadang bentuk sunat tapi pahalanya gila-gila. Sembahyang apa? Ramai orang tak buat. Kalau saya suruh angkat tangan, kalau saya suruh angkat tangan, malu tuan-tuan, silap saya pun tak buat juga. Kita boleh lupa. Time tu ada 2 masa. Time orang tidur, time orang sibuk kerja. Dan kerbau, unta, lembu terasa kehangatan masa dia tidur lepas subuh tu. Lembu bukan orang. Dia akan, masa panas telinga dia akan bangkit, dia belah cari makan. Time orang tidur, waktu sebelum subuh, raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, sunat subuh ke apa tak kisah. Khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada isi dunia. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi kata, likulli tasbihatin wa tahmidatin wa tahlilatin, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, wa likulli takbiratin sadaqah. Hadis Muslim sebut. Dan setiap takbir itu sedekah. Tetapi memadai menggantikan benda tersebut dengan salat duha 2 rakaat saja. Apa doa salat duha? Apa isu kita buat masa tahajud? Istighfar lah kan? Ustaz dia baca tadi doa. Tak pernah kita Pak Alim baca doa zikir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar. Pagi, petang 3 kali baca. Ataupun lepas maghrib kalau lupa asar. Terlupa maghrib buang isyak. Yang penting jangan kurang daripada 6 kali. Cubalah. Apa doa waktu tahajud? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu je. Tuan-tuan beda rakaat. Atau solat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan dalam hadis sahih, la turaddu da'watu, tidak tolak dakwah ataupun doa bainal adhan wal iqamah. Ni antara azan dan iqamat. Berapa ramai tebang maghrib dekat sembang, haram tak doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Itu doa syafaat. Tak nak siapa sebut saya ulang. Kenapa solat? Amudul amri, tiang bagi segala kerja. Apa menatang pun nak jumpa Tuhan, kena sembah dulu subuh. Kerajaan pun tak ada start kerja pukul 5 pagi. Tak ada Amerika lagi pukul 9, 10 kerja. Tapi berapa ramai berani untuk tidak meninggalkan solat subuh. Itu kita kempen hari ni, yang diasaskan oleh artis terkenal Alif Satar. Itu pun orang komen kat dia dah. Bodoh orang kita ni. Nak syak subuh pun nak ajak artis. Hampa jumpa budak ni
Bukan sepak, nyepak terus. Haram ni budak. Dalam Islam, tadi Ustaz Busi kata apa? Balighu anni walau ayah. Ayat ni bukan kalimah. Ayat ni dikatakan fi'lah. Perbuatan termasuk ayat. Akhlak termasuk ayat. Ali serta balik haji tahun lepas. Itu cara dia. Sebab dia terkenal lah orang pakat pergi masjid. Dia pula buat pula program jom subuh macam Jumaat. Yang hang duk kala buat apa? Duk bincang dekat kedai teh. Yang kaya tu makcik janda tu. Ni contoh. Ramai orang duk sangka solat duha nak cepat kaya. Tak ada Ustaz. Tu yang duk reka doa apa? Allahumma in kana fis sama' anzilhu tu kan. Tak haram doa, haram doa, makruh doa. Tapi asas kepada solat duha ialah taubat. Dalam hadis sahih Aisyah radhiyallahu anha, dia kata selepas solat duha aku terdengar Nabi berdoa. Simple. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain, innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali? 100 kali selepas sunat duha. Tuan-tuan tak ingatkah bila Nabi Nuh sebut dalam Allah rakamkan tentang Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ila akhir ayat. Aku beritahu kat hampa, hujan tak turun pasal apa dosa banyak. Hampa meniaga rugi sebab dosa banyak. Anak hampa jahat sebab dosa banyak. Blame ourselves. Maki diri sendiri. Biar satu pikul rampak main kita tak apa. Once upon a time, Al-Hafiz Al-Imam Hasanul Basri datang dekat dia. Syekh, Tuan Imam, saya ni kahwin lama dah. Juriat tak ada. Bagi tip. Tip istighfar hari-hari. Zakat mana paling banyak? Mai orang tu, Syekh, kampung kami ni kemarau, bagi sikit doa apa? Tak ada doa, istighfar banyak-banyak sampai hujan turun. Anak murid kata, ya Syekhana, qad ra'ainaka, kami tengok engkau bila engkau jawab soalan semuanya istighfar. Maka Imam Sabri kata, takkah kamu baca bagaimana Nuh nasihat kaumnya? Faqultu astaghfirullah. Orang budak yang mengadu tak mengandung tu, demai pula beberapa purnama lepas tu, makasih Tuan Syekh, isteri saya sedang mengandung. Orang kita pergi Mekah doa, ya Allah pangkat tak nak lagi, biar naik sekali duk lama dekat nampak nama kira doa semalam doa 56 dari dulu berkira haram tak nak. Dia sembang tu hamba cepat makan dia. Ya Allah saya pangkat sampai kelar duk serjen haram tak nak saya meja sampai kelar je. Naiklah sekali yang boy. Bukan itu doa dia. If you are clean, kalau kita bersih suci dari dosa, tuan-tuan, tak usah duk kacau Tuhan lah dengan banyak doa. Bukan doa tak boleh banyak. Kita buat menatang apa pun jadi. Sebab apa? Sebab apa? Berkat. Gaji 1,000, anak 7 orang.
Duduk kat mana? Belah-belah yang hitam. Orang pun hitam juga. Kalau malam naik kereta tu, naik motor nampak gigi. Pak Bilal masjid, duduk belah yang hitam. Orang pun hitam. Tapi anak dia, semua jadi orang. Semua masuk universiti. Ya. Gaji Bilal apa? 1,000. Lalu ulama bincang, apa mana berkat? Al-Imam Al-Isfahani, dia kata berkat mudah. Antara ialah disebut tentang idza halatil barakatu ala qalilin kasarathu wa idza halat ala kathirin nafa'. Wa min a'zamil, maksudnya gini, wa min a'zami simaril barakah isti'maluhu fi ta'atillah. Allahu akbar. Ini ulama cakap. Wa Aspahan, Iran. Itu antaralah yang saya boleh petik. Berkat ni kalau nak tahu kita dia, benda tu kita dapat sikit, tapi kalau tercampak berkat Tuhan, dia rasa jadi banyak. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita sahabat Nabi jemput Nabi makan bayang? Ya Rasulullah, bisik lepas solat nanti sila tahu masa saya ya, kami ada buat makanan sikit, tapi kalau boleh jangan ramai sangat, mana-mana batuk sudahlah. Nabi kata terima kasih banyak. Baiklah, nanti kami datang. Sekali Assalamualaikum, satu surau tapi bini dia, abang dah pesan dah, panggil orang buat apa, makan tak cukup. Cik dia buat tu Muhammad je, hampir panggil kata amai buat apa. Perempuan je ni Mak Leha 7 hari mencintaimu. Doa aku panggil aku bisik dengan Nabi, tapi Nabi mungkin dia buat tak tu, dia fikir dia. Mai pula sahabat geng baling pula. Contoh aku bukan main-main dengan sahabat. Dah serah. Hingui penuh ni. Makan. Lepas tu ke sahabat balik. Aku tengok makanan masih berbaki banyak lagi. Maksud dia, biar Allah campakkan keikhlasan dalam tu berkat. Kak, kau duk seronok lagi orang nak duk menerai. Oh, sedap menerai no. Duk tengok lagi orang menerai kata baru semua. Kau mesti ada rasa perasaan. Tengok. Suami akak pakai kancil je. Lepas tu semua pakai binatang, rusa. Lepas tu beli sekian bila angsa. Lepas tu lah Viva Babi tu. Viva nak buat babi dia. Rahim ni Viva. Tapi adik-beradik kita, laki dia pakai kereta besar. Jenis start kat luar. Ya, start kat luar. Buka-buka tengok enjin tak ada. Tengok pinjam elektrik yang sat. Cas rumah kita kat 300 bulan tu kita bayar. Haram tu. Duduk sebulan mampu elektrik. Dia sedut habis elektrik dengan tiang-tiang sat dalam kereta tu. Dia start. Bunyi macam ayam tengah duduk beranak, kita duduk huluk. Start kat luar. Aircon boleh buka dengan handphone. Oh gila kata. Kak, bahagia bukan pada tu. Bahagia bila Allah campak berkat. Suami kita pun kereta tak start. Dia berjalan slow. Sebab apa orang tolong-tolong. Pakai binatang kancil. Tahun 87. Ni 45 orang.
Siapa boleh lewat mananya? Siapa Ahmad? Tak tak punya izin. Kena duk kupas sepat. Seorang ni dua rumah tu. Heran kereta ni. Buat perangai. Tadi elok. Bohong. Mari tak elok. Lepas mat lagi kena nak gerak lah. Penat dah lah. Tolak-tolak kata duduk dalam. Dia penat boleh terus. Break tak boleh. Mati. Kita duduk telah rasa haram jadah mamat ni. Ada orang tengah makan roti canai. Naik kata kancil. Turun kat 9 orang. Turun lagi bini tak bagi. Tak tengok lagi. Turun nak seorang. Turun 2. Tak tengok lagi. Turun 3. Tak tengok lagi. Turun 4. Ramai nak ni. 9 orang. Campur lagi bini sebelah. Kata kancil duduk tang mana. Mungkin melekat macam Spiderman satu. Batman. Macam Spiderman. Macam Superman. Automan. Kata ramai nak dah. Tapi bila makan pun dia seronok. Oh, air ramah ni bergaduh. Berlari semua. Kita menitik mata tengok. Isi kata anak kita pada 2-3 ekor. Bahagia. Dan sahabat pakai Ferrari warna merah. Bukan Ferrari yang ada gambar lambang kuda tu. Ferrari kan, kereta merah. Tapi bini lari. Kawan tanya, aku nak pergi masjid tak? Hang tak kenal imam. Dia kata aku tak kenal imam tu sebab dia aku sendiri tak nak pergi masjid. Tak bahagia. Bini lari. Rumah besar. Bini seorang. Tak berkat. Rumah kecil. Bini 4. Itu tarik balik. Yang berhormat tarik balik. Rumah besar 2 tingkat. Bilik dekat 12. Nak panggil bini pakai tekung. Assalamualaikum. Where are you? Sepi rumah dekat tengah-tengah Gulf Melaka tu semua orang kaya. Dia tokai kelang. Dia beli kelang Jepun. Berapa ratus juta. Kaya dia. Memang kaya. Kata rumah dia masuk dalam tanah. Keliling Gulf. Nak order minuman tu. Rumah 1, 2, 3, 4. Dia panjang gitu. 2 tingkat. Honey. Buat air. Sate sampai dah? Kan. Saya dengan satu debat tu tengok air. Sate sampai dah? Oh, tu. Saya nak pergi kat dapur tu. Lengah kaki. Beg aku saing tak apa. Tapi dia berbahagialah. Dia orang banyak sponsor pengajian agama. Lepas tu dia kaya. Nampak tak? Berkat. Duit dia dapat. Imam Sufyan kata, apabila berkat itu timpa pada benda yang banyak, nafak, orang lain dapat manfaat. So, tuan-tuan, 9:35. Maka penghujungnya sikit insya-Allah. Ni cerita Nugurah ni. Hujungnya kata Nabi, kemuncak bagi segala kejayaan ialah jihad sungguh-sungguh. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ini, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, adaptasi dalam kehidupan kita. Ibnu Katsir Bismillah. Alhamdulillah. Ahli tafsir yang terkenal Ibnu Katsir, dan masyarakat belajar Islam pun kita pakai reference rujukan dia, Qurtubi dan yang lain lah. Tapi saya lebih mudah dengan Ibnu Katsir ni. Dekat masjid kita pun, bekas saya lah, sahabat saya orang Kubang Sepat, Ustaz Ghazali Omar. Dia mengajak pada zaman saya 1998, sampai lah dia kata. Tak tahu siapa dah tak jadi imam, siapa dah tak lama tak ni. Bila ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat tu cegah kemungkaran, benda keji. Tapi dia kata, anak murid dia kata lah, soalan tu. Dia kata, tapi kata Al-Quran macam tu. Tapi orang tu tak berubah perangai. Mayang. Tapi tak berubah. Syekh berkata apa? Anna salatahu
ghairu maqbulatin. Makna yang lain, anna salatahu mardudatun. Ketahuilah salat tu tak diterima. Orang yang salat hubung dengan Tuhan elok, insya-Allah. Kita semayang nak lepas tanggungjawab je, tapi kasih sayang dengan Tuhan tak ada. Jadi bagaimana Ustaz, rezeki kita apa? Marilah kita bertemu dengan Allah. Lain macam ke dengar, macam kita ni mati dah ni, kan? Apa sebut ni, lupa apa dah? Anda sebut apa tadi? Kita semayang sekadar lepas tanggungjawab. Kerja kita lelaki beli ikan, bagi dia pergi sekolah. Tapi kasih sayang tak ada. Agak-agak bini dengan anak sayang kat kita. Lepas tu anak-anak lebih dekat dengan mak daripada kita. Kasih sayang. Allahu Akbar, bacaan dia dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Makasihlah ya Allah. Latih. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Rukuk. Subhanallah. Kasih sayang. Tapi dia lepas dia jawab, Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah, inna ta'ina kutukos. Allah subhanahu. Ya Allah, Allah subhanahu. At-tahiyyu rabbi fil jubur ikut dengannya. Tak ada itu ya. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wah, ni panjang doa tu. Sebab tu after salat, after the second salam, tak baca doa tak apa. Sebab Nabi kata as-salatu hiya du'a'u. Kat mana tu? Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni wahduni. At-tahiyya at-tayyib. Bukan suruh gagak. Saya pernah sembahyang imam tu orang jauh lah. Dia gagak. Ngengsing tu. At-tahi tu. Dengar aku dengar aku sekali. Assalamu alaika itu. Hang terlalu ni sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi relax baca. Kan? Tapi penuh kasih sayang. Apa maksud dia? Okay, if you love somebody or fall in love, you don't worry about him. Exactly 100% we can say dia pun sayang kita. Betul tak? Takkan beli beras, pinggan tolonglah basuh sekali. Ni hang dah hang luk ni dia tiap-tiap tahun beranak. 15 tahun nikah, 15 tahun beranak. Itu pasal menopause, dia tak beranak. Tapi nak tolong basuh sepeda bini pun tak lepas. Dia kata beras kita beli. Kalau tak hang. Mu anak pergi hantar sekolah bini, beranak dia menyusu. Kita ada ni tapi susu tak ada. Tapi dia baik, dia tak kata apa. Tapi ingat kat akhirat nanti, kita tak akan beri level sebagai seorang suami bidadari pemeluk kita. Belum cerita bidadari lagi. Batu hidup kalau buat benda kerja dengan staff, dengan murid, dengan pelajar, dengan anak buah, masyarakat kampung, buat belai, nasihat, marah kerana sayang, insya-Allah sampai mati dia pegang kita. Anything yang kita bagi tahu kat dia buat baik, Nabi janji kita mati pahala tetap jalan.
Contoh tuan. Atau Nabi apa dia tak buat kat orang. Orang cekik Nabi ni kita dah tak apalah. Orang maki Nabi tak apalah. Orang ni, kita jangan kena maki sekali, naik terbetas maki balik. Dia tak boleh sebab dia sombong. Sebab orang yang tak ada nilai kasih sayang dalam salat, dia salat tapi sombong dengan Allah. Aku ni saya silap, macam tak tahu bayar ke bayar. Itu cara dia. Lepas tu bila buat kerja kat pejabat, bos tak ada, dia boleh lari pergi keluar. Kak, telefon sisi. Kak, bos ada. Bos tak main syarat Kuala Lumpur 2 hari ke khusus. Tak apa. Dia main pukul 9 setengah. Dia suruh kawan depan sekat. Yang kau bangun mangkuk. Di depan sekat juga dulu. Saya ingat lagi. Rumah dengan quarters rumah dengan pejabat. Di pejabat pakai tuala je. Paskat pukul 7. Orang lain pukul 7.55. Tapi dekat pejabat dia tak ada. Ni my experience. Pengalaman. Orang kerja kerajaan. Pasal apa? Dia buat kerja tak ada kasih sayang. Dia jadi doktor. Saya tahu lah orang berhenti kerajaan kerja doktor 7 tahun. Dia buka bisnes sendiri. Mana ada doktor kat Kedah miskin? Peti orang dapat tengok. Siapa potong getah, jangan harap jutawan lah. Mereka jual buat getah tu terus. Dengan tanah 10 rolon dapat je 2 juta. Okey. Takat kerja potong getah, nelayan apa nak kaya apa. Tapi mereka buat kerja dengan penuh kasih sayang. Kita makan kedarah orang petani bersawah. Tapi kita jadi doktor. Cah bukan main gila-gila. Ya bah. Batuk. Batuk je bah. Ini batuk je bah. RM70. Melengkung kawan tu. Pakcik lah ni rumah kita pakcik. Pakcik berdoa lah. Nabi dah kata setiap sakit tu ada kafarah dia. Saya tak katalah pakcik kita dia dosa. Tapi sangka baiklah dengan Allah. Saya pun sama juga. Saya doktor pun ada juga macam mana ni. Kasih sayang. Penuh klinik kita. Kita praying, semayang. Bukan pasal dapat duit. But don't worry. And you must believe. Kena percaya. Ada rezeki dia. Rezeki Tuhan bagi kasih sayang. Kalau kita dapat gaji mahal RM15,000 tak cukup. Habis sat. Hutang banyak. Anugerah Allah yang paling hebat. Bahkan Allah kata buat engkau semayang satu waktu dapat 10 waktu. Saya tak nak cerita rentetan tu. Kalau umat yang semayang satu waktu tadi maghrib, tuan-tuan dapat 10 maghrib. Jangan pula 10 hari tak semayang pula. Dulu benda semua lah faham. Aku cerita kod lain, dia buat keadaan lain. Ustaz kata 10 hari kira tak semayang. Bayang 1 hari bulan, sambung pula 11 hari bulan. 2 bulan, mengajar mampu yang tu. Bayang isyak 10 waktu. Bayang subuh 10 waktu. Bahkan Allah. Cuba tengok Nabi. Sikit boleh Ustaz lah. Okey ke? Banyak sikit okey ke? Tuan-tuan saya main gagah kali kuat di sana. Batal lah. Baru bagi tiket semua tu bilik semua. Allah. Abu Hurairah pernah bersembang dengan Nabi. Abu Hurairah kata, "Ara'aytum law anna nahran bi babin ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay?" Saya cerita tadi kan, Allah tahu makhluk yang paling duk melawan ni dalam surah Al-Kahfi ayat 54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Hak suka melawan kita. Tapi Allah sayang kat kita. Bila terjemahkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Imam dia kasih kata Ar-Rahman li jami'il kainat. Orang kapiak, orang apa semua dia rajin dia kaya. Tapi Ar-Rahim lil mu'minina faqat, untuk orang beriman je.
Sebab Allah tahu kita ni selalu buat dosa, sengaja ataupun tidak. Tak boleh lari. Lepas tu caranya Allah panggil Nabi Muhammad, mai jumpa aku lebih kurang ada khilaf tak nampak Allah ke Nabi, nampak dengan mata hati Nabi. Ibnu Abbas kata, aku nak bagi satu gifted, satu hadiah supaya kalau hamba aku buat, umat kamu ikut, insya-Allah depa mati they are cleansed. Mereka bersih. Lepas tu hadis duk cerita kat kita, wahai Abu Hurairah, apa pandangan hang kalau rumah hang ada sebatang sungai, hang mandi 5 kali sebelum subuh, 9, tengah hari, petang, maghrib, hal yabqa min daranihi syai'un, agak-agak ada baki daki dah kat badan hang? Maka jawab Abu Hurairah, la yabqa min daranihi syai'un ya Rasulullah, takkan tinggal daki ya. Maka Nabi kata, fadzalika masalu as-salawatil khamsi, maka dengan demikian jugalah kalau umat aku semayang 5 kali sehari, 5 waktu sehari semalam. Special gifted Tuhan bagi dekat kita di atas tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi suruh hadis sahih, as-salawatul khams mukaffiratun, salat 5 waktu tu, ni maghrib, ini maghrib, ini isyak, ini subuh, ini zuhur, ini asar. Tolaklah buh geria sikit. Apa segi anugerah hebat di Sidratul Muntaha? Dia dapat Sidratul Muntaha tau, bukan dapat langit kedua ketiga, kemuncak. Tak ada siapa boleh lalu yang ada atas tu, yang boleh tengok pokok berdara yang buah sebesar tepayang besar ni dan daun bertelinga gajah. Hadis Bukhari sebut. Batang dia langit ke-6, pohon dia langit ke-7. Walaupun hadis Bukhari sebut langit ke-7, Imam Nawawi dia buat satu kesimpulan, senang jangan bergaduh. Batang akar langit ke-6, pohon langit ke-7. Atas tu ada Jibril, Muhammad dan juga termasuk Nabi Ibrahim yang paling tinggi darjat dia. Bagi semayang lah, turun wahyu dah. Zakat tu wahyu, betul tak? Puasa wahyu, betul tak? Ni dak ni kelebihan mikhah, mengadap kita ke bawah duli yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, siapa salat maghrib tadi menghapuskan dosa selepas asar, siapa semayang isyak nanti menghapuskan dosa lepas maghrib, siapa semayang subuh nanti menghapuskan dosa selepas isyak. Ni lepas dengar ceramah duk sembang apa ke luar ni. Lepas tu pergi makan kedai janda mana, lewat janda tak nikah lagi. Aku marak dia tak layan, dosa. Bayang subuh, apa dosa. Lepas tu pula mayang lohak, apa dosa lepas subuh. Lepas subuh pergi kerja, ngata korang semua, tengok mana tak elok semua. Okey. Kemudian lepas tu zuhur, mayang asar. Asar, apa lepas zuhur. Maghrib, gitu kan. Itu dah rotate dia. The meaning is, maksud daripada we have no sins. Kita bersih bang, tak ada dosa Ustaz. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah meliputi kasih sayang manusia. Sebab itu sahabat Nabi tanya dekat Nabi tentang apa perlu dia buat dalam hidup dia. Pada jawab, ittaqillaha haitsuma kunta. Satu, hadis Tirmizi, hadis sahih. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu takutlah Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Iringilah kalau hang rasa ada benda jahat hang buat, hang tolong buat baik lepas tu supaya yang baik dia padam jahat hang. Antaranya solat.
Antaranya sedekah, antaranya silaturahmi, antaranya bagi orang makan, antara solat-solat sunat yang lain. Banyak antara dia. Ustaz Zaki dia alim pada saya, dia beritahu apa makna antara dia. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nak kawan orang buat akhlak yang elok. Cuk 3 tu lah. Subhanallah. Yang pertama paksi dia ialah takutlah Tuhan di mana saja anda berada, wherever you are, which level you are, takut Allah. Ngajak, apa lagi, kerja, nyangkui, tanam pokok, sembang ke pokok. Dia kata, awaklah tegak sangat. Aku beli dekat Bekanat tu, dekat Simpang yang hitam tu, pokok hang RM15 tu, ingat murah. Ni hang umur hang dah 7 tahun, haram tak nak bagi apa kat aku. Sembang pokok, orang dengar macam orang gila. Nampak tak? Sembang dia, ni dah, aku doa lah bagi Tuhan hang subur hang. Iya, ada petani rahsia dia macam tu. Wahai bumi, aku tahu matang-matang ada lah, baby ada, borok maya ada, mama, borok pula hitam ada. Dia kata tak tahu nak buat apa. Dia kata minta joh lah benda itu, bagilah sikit modal boleh makan nak mana. Apa menatang dia kepikiran kepada Allah. InsyaAllah, tuan-tuan dan ibu-ibu, bila dapat anak, harapkan anak tu soleh. Dan doa kat kita, haramkan niat hang kerja nanti, yang lupa duit cerut tu hang. Yang lupa apa hang teruk nak kerja kampung dah, sampai nak kelit hitam, kelit gigi pun habis. Yang lupa bagilah 200-300, tak payah kak. Cakap kat dia, Lan, Omar, Nordin, yang lupa lah, dapat gaji derma kat masjid. Buah nama mak sama ayah no. Kalau kami mati nanti, hang sedekah nanti buah nama kami. Ya, kami dapat kebaikan hang anak soleh. Itulah wasiat. Dah, insyaAllah cukup Ustaz. Lagi 5 minit ke 10. Ni yang terlama rasa. Start pukul 8, 15 minit, sejam 45 minit. InsyaAllah tak tahu makan apa lepas ni. Ada makan tak? Alhamdulillah. Kalau tak ada makan tu, innalillah. Ramai orang umpan makan, takkan tak boleh masak. Kan? InsyaAllah. Dia rasa macam lapak pun dah. Saya jadi pergi lari, jumpa kawan dia dah hubung apa yang meninggal tu. Saya pergi ke Nuri, 2 rumah tapi makan sebab sesak nafas. Balik telan antibiotik, ubat lebih kurang, tidur sampai pukul 5.45. Dia lapak. Nak turun bawah ke nanti tengok ramai orang, susah. Dia turun bawah ramai, tak boleh nak makan. Nak makan, Ustaz ambil gambar boleh. Kita nak makan pun payah. Kan? Jadi nanti aku makan dulu, ambil gambar pun. Kita duduk. Muka punya dugung. Dan muka kita tak lawa. Jadi insyaAllah lah gurau dengan marah. Ayah-ayah semua, doa kat saya boleh. Ayah anda semua, game buk-buk semua tu, tokai pada doa kat saya sihat. Amin. Nak sebut amin bukan dekut. Aku sebut 6 kali dah doa. Bukan amun, amin. Doa lah Ustaz Zaki, Imam apa pengurusi tadi pun semua insyaAllah. Sebab kita dengan duk jangka besok kita duk ada lagi. Ya. Kita jahat sebab kita perasan esok ada lagi. Kita suka taruh taubat, suka lambat-lambatkan ibadat sebab kita perasan kita hidup lagi besok. Benarnya, jangan dengar cakap James Bond. James Bond kata, tomorrow never die. But we will die. The big obstacle, we don't know how and when, which place want to die. So what's your preparation today for your tomorrow die? Nampak tak? Buat ni okey ni. Main masjid. Subuh Jumaat. Ya, jangan pula Jumaat subuh pula. Saya apa tak? Kita buat Jumaat dah tadi.
Bila subuh tadi? Pusat kempen subuh Jumaat. Lah, awak ada bodoh piang. Luih berdui. Babi pun terkejut. Apa jenis manusia? Orang jakun pun disempah banyak. So insya-Allah yang baik tu Allah. Yang lemah tu kelemahan saya lah. Buat macam mana? Dengan suara yang tidak seadanya. Saya ni keragia satu dari tadi. Tekan sikit dia takat keluar hati. Jadi insya-Allah yang penting doanya banyak. Besok ada lagi, besok di Bertam, lusa di Bukit Gantang, hari Senin, Selasa di Batu Kurau. 14 Valentine Day. Tapi bukan hari Valentine Day. Break 15, 16, 17, 18, 19 sampai malam ke-10 Mac. Malam 11 tu relax. Malam 12 tu ada konsert. Orang duk kalut Rebah tadi, kalut ada buat konsert Palestin. Multi cakap pun tak dengar, kan? Masuk panjang masa. Doa kalau tuan-tuan ibu dengar kata Ustaz Serin telah kembali ke rahmatullah. Jangan lupa lah buat solat gaib. Ustaz Zaki solat gaib, Ustaz Serin meninggal. Doa kat saya. Biar saya ditempatkan tempat yang baik. Dan kalau saya pergi dulu, insya-Allah dapat masuk syurga. InsyaAllah dengan berkat doa tuan-tuan. But we are friendly. Kita sahabat. Sahabat kan najmi kan nujum. Kita kawan-kawan, tua-tua carikan kawan. Sebab dia macam bintang. Memang kita dapat pegang dia. Tapi dia telah menarik perhatian kita. Seronok tengok dia. Dan insyaAllah. Wallahualam. Akhir kata, kalau kalimah-kalimah dalam bicara pada malam ini, sekadar mana-mana pihak. Itu berkebetulan semata-mata. Tidak yang hidup dan bakal mati. Sawal patah rasa pada muka. Itulah. Akhir kata lipat tunduk karat pucuk paku. Ubi kayu. Buat bapa, buat ibu. Thank you. I love you. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.